بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون. Alhamdulillah, sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia, taufik hidayah, inayah, as-sakinah, semua itu pertolongan kita dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita belaka. Maka kita sebagaimana hamba ni adalah menunaikan apa yang Allah Taala titah perintah atas kita, apalah sebagai kuasa kita yang kita ada kemampuan atas kita tunaikan. Kita carikanlah sebagaimana untuk jadi bekal kemudian daripada mati kita. Antaranya hak paling baik kali Allah Taala kata wa khairuz zadi taqwa. Segala cadangan hak paling yang baik ialah takwa kita kepada Allah. Wa tazawwadu, hendaklah kamu cari bekal-bekal kamu yang kamu nak bawa pergi jalan jauh di akhirat sana tu. Perjalanan yang amat jauh, jalan yang jauh panjang sangat tu. Maka antara bekal-bekal yang kita nak jalan jauh hak paling baik, Allah kata zadit taqwa. Adalah takwa kita kepada Allah. Itulah perkara hak paling baik kali. Cadangan hak paling hebat kali takwa kita. Takwa ni apa dia takwa? Takwa ni ialah kita jujur segala perintah, tinggal segala larangan, itu takwa. Maka orang tak kenal Allah, tak kenal Tuhan mana nak dapat takwa. Nak takwa hasil daripada kenal. Tak kenal Allah, kau dah tahu ialah tahu kata nama Tuhan kita Allah, bersifat dengan sifat gapo kata tak ambil tahu. Tak jadi berseru masuk jerak dalam jiwa, dalam hati sanubari, mana dia nak ada rasa takwa, rasa takut kepada Allah. Tak ada. Bila tak ada, sebut saja ialah. Sebut kata aku takut, mana di lidah, tak masuk pun dalam hati. Maka bila tak masuk dalam hati itu, apa kata? Perkara-perkara yang nak bergerak dia kepada nunjuki kata dia ni adalah hamba bagi Allah yang takwa. Sedangkan takwa ni perkara baik, perkara lebih, perkara hak Allah Taala, hak Tuhan kata paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang ada sifat takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Orang hak mulia di kalangan kamu ialah orang hak paling takwa kepadaku. Itulah orang hak paling mulia. Maka kita nak kenal, nak ada sifat takwa, kena kenal Allah, kenal kita lalu ngaji sifat-sifat Allah tu lah, ngaji tauhid. Ngaji tauhid, tak kira lah tauhid salah, tauhid khalah pun, asal kita kenal sungguh-sungguh di Allah. Kenal sungguh. Melalui kita kenal sifat lah, kita nak nampak tak leh, kita nak tengok Allah, tengok guano. Kena tengok Tuhan ni di akhirat ni, baru boleh tengok, dunia ni tak boleh tengok. Kena melalui kita ngaji sifat dia. Dia mengaji sifat 20 Tuhan sifat yang ada, sifat sedia, kekal, tak serupa Allah dengan makhluk. Tuhan dengar, Tuhan melihat. Tujuan bila kita ngaji kata Tuhan ada, Tuhan dengar, Tuhan melihat ni, bukan kita sekadar nak gerti dalam pengaji
Ialah kita bila tubik luar daripada pengajian tu, hati kita senantiasa ada. Kata Tuhan nampak kita ni, Tuhan dengar ni, Tuhan tahu hal kita ni, hak tu kita nak. Bila begai-begai sungguh-sungguh hati kata Tuhan dengar, Tuhan tahu, Tuhan tengok. Walaupun kita jamin duk sorang diri, orang lain tak nampak kita buat jahat. Tapi perkara hak tak ni kita nak buat tiba-tiba perkara ni Tuhan dengar, Tuhan tahu. Tuhan nampak kita buat kerja tak wani nak buat. Walaupun peluang besar dah untuk kita nak nipu ni, peluang besar dah untuk kita nak ngaruk ni. Tapi bila ingat atau Tuhan nampak, Tuhan dengar, Tuhan tahu hal kita ni, tak jadi. Tu dia kita ngaji sifat Allah ni lah orang panggil orang kenal. Bila benar-benar dia kenal Allah, hiduplah bucu mana sifat tu sama dengan dia, takwa. Takut. Bila takut habis apa saja hak Tuhan larang, apa perkara hak haram, dia tak buat walaupun peluang besar dah untuk dia nak kerja. Orang lain tak tahu, orang lain tak nampak. Okak peluang besar dah dia nak boleh buat ni. Tapi ingat ni, Tuhan apa? Tuhan tahu aku ni tak saya buat. Lah mana-mana pun walaupun okak peluang dah tak saya buat juga. Ini orang takwa. Inilah Allah kata sebaik-baik bekal sama dia daripada mati kita ialah takwa kita kepada Allah. Takut. Ngaji kena molek Tuhan. Habis tu orang duk ngajar serata-rata tepat ke tu. Ngajar sifat 20, ngajar tauhid, ngajar apa supaya kita kenal Tuhan. Bila kita kenal Tuhan, pertama kali timbul dalam hati kita takut kepada Allah. Bila takut, apa hak wajib, semua kita buat habis. Perkara ni wajib ni, buat kerana takut. Perkara ni haram tak serah, tambah, kerana buat takut. Itu pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, bila kena sungguh-sungguh hati Allah, kita akan nimbul satu perkara lagi, satu sifat ni, ialah kasih kita kepada Allah. Bila kasih kepada Allah, apa hak Tuhan suruh? Tak kira lah suruh hai tu wajib merupakan wajib atau suruh hai tu merupakan sunat. Ingat atau perkara Tuhan suruh ni. Walaupun sunat ya, sunat makna kita tak buat pun tak berdosa, tapi dah Tuhan suruh, lah buat juga. Buat apa tu buat? Kasih. Bila kasih buat lu dah. Orang kasih kepada orang. Tuan tak ada suruh lagi, ya buat dah. Orang kasih kepada satu orang nampak mutu orang kasih ni. Nampak duduk tengah panas tu. Dia tolak, dia tak teduh. Mana gitu lalu tu. Orang yang saya. Orang yang kasih. Nampak baju-baju dia turun. Dia tolong dia akik weh. Pasal apa? Orang yang saya. Walaupun tuan tak suruh. Tuan tu mungkin akik baju ustaz. Tapi perkara yang buat tu tuan saya tak. Saya. Ni makna kata bila kita kasih kepada Allah, hak sunat buat habis. Asal kata perkara ni, perkara hak Tuhan suruh. Walaupun berupa sunat. Tak buat tak dosa, tapi dah Tuhan suruh buat. Hak makruh habis dia tinggal. Perkara ni perkara Tuhan benci. Mana makruh perkara Allah benci. Walaupun kita buat tak sampai tanggal dosa, cuma kalau kita tinggal boleh pahala. Bila sebut tak makruh benda ni, Tuhan tak kena ni. Tu sewa aku. Ni orang kasih kepada Allah. Mana bila ada takut kepada Allah, kasih kepada Allah, wajib sunat habis dia buat. Makruh, haram, habis dia tinggal. Apa boleh timbul dua tadi tu? Takwa dan kasih kepada Allah. Dia kena. Tu ya. Bila kena sungguh-sungguh hati, insya-Allah akan dapat dua sifat tadi. Maka takwa, kasih duduk mana? Hati. Duduk dalam hati. Maka bila hati hak mana hak nak timbul kasih dan takut kepada Allah? Hati hak curah menerang. Hati hak bersih. Hati tu hak takut, hati hak tu hak kasih. Hati yang selapuk dengan selapuk dosa, royak apa pikir pun. Kasih kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Ustaz syarah citubik lidah, lucu terus lidah. Tak kasih sikit, tak sayang sikit kepada Allah, tak takut sikit. Pasal apa? Hati selapuk dah. Hati selapuk dengan dosa, penuh dengan karat-karat. Dah tiap-tiap kali kita buat dosa, tiap kali kita buat salah, Allah akan titik satu titik yang hitam atas muka-muka hati kita. Kalau kita buat dosa, patut cepat istighfar, cepat taubat. Dah agak apa? Supaya orang ni kata dia wahai main selup, wahai turun benda, tapi dia rajin basuh. Sungguh pun kata main lah benda, kata big food, nak ayat big food, yang big apa? Kata tayar besar tu. Powing, nak sebut powing nak kita big food pun kan. Powing main kat dalam bukit, dalam seluk. Duk dalam benda kata, mana kata berseluk tapi rajin. Kelik daripada kerja bukit tu, lalu dah basuh.
Basuh pakai dalam perahu. Wei, mana cik mung napa? No, dak bawah kereta tu. Basuh habis. Rajin sungguh. Tu salah tetap kita salah belaka, kita bukan malaikat, bukan nabi rasul, kita ni ada sikit sebanyak salah. Tapi lepas pada salah tu, hak bezanya. Ada istighfar ke tak? Ada taubat ke tak? Ada sesal kita ke tak kepada Allah kita buat dosa tu. Kalau tak ada, tu duk timbul. Kau tindai karak hitai ada atas muka hati kita. Situ kita tak ada mahabbah. Tak ada takwa. Oleh kerana takwa, marilah hati. Kasih, mari di hati. Hati yang mana? Hati yang cerah menerai. Bila hati itu penuh dengan karakter dosa, berselapuk, bertindai-tindai dengan daripada titik-titik yang hitam tadi, ada. Ada orang tu dah summum bukmun umyum fahum la yubsirun. Belu, kapan bisu, kelu, bekok tuli, habis mata buta, tak nampak perkara. Royak perkara baik. Royak benda nikmat syurga ke apa, tak dengan sikit. Pasal apa? Hati mapuh, panggil. Hati mati. Mapuh tu kasar sangat. Mati, bunyi jurus sikit. Padahal sama ya. Hati kerah. Bila kerah kau royaklah gapo pun, suruhlah. Tak usah kata ustaz, bik Nabi Rasul mari ceramah saja ya. Bik Nabi Isa mari baca kitab Taurat. Nah, ambil Nabi Musa kita tahu Nabi Isa baca kitab Injil, bacalah. Pasal apa hati kerah. Nah, maka kita melembutkan hati kita dengan gapo ni? Duk kaca heret panjang ni, ialah banyak zikir. Kalau tu hujung jatuh tempat nak. Cara nak melembutkan hati kita, nak kikih tubik karak hitai hak ada atas muka hati kita tu, ialah pertama kali kita istighfar, taubat. Yang kedua banyak berzikir. Banyak berzikir. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu ya. Kelima, rekni pada sebut teh, tapi khasiat yang besar sangat. Berat sangat timbangan di akhirat sana, dan itulah zikir yang mengikis tubik karak dosa dok atas muka hati kita. Banyak kita kata la ilaha illallah. Ni kata kau kejut ya. Apa dah kau kejut pun tak? Allah, budak ni tak suk lah dah pun. Lah saja. Wisuk juga la ilaha illallah. Budak ni tak nak wayak tak apa dah. Habis ada juga dalam hari-hari kita. Ulama dulu kala berzikir kepada Allah belah-belah ribu sehari. 70,000 sehari berzikir sebut la ilaha illallah. Apa nak wayak tu? Mereka itu senantiasa kasih kepada Allah, takut kepada Allah. Lidah dia gerak. Gerak apa? Gerak sebut pada perkara yang kasih. Man ahabba syai'an aktsaru min zikriha. Mana-mana orang yang kasih kepada sesuatu, perkara yang kasih tu dia akan sebut kerek, sebut acak. Dia sebut acak dah. Orang duk kasih kepada orang sebut juga. Minum malam-malam. Dia kasih, dia sayang. Tu gitulah kita. Nano kita kasih sungguh kepada Allah. Kalau kata kasih sungguh, tentu kita kena sebut acak. Ada 4-50 kali sehari. Puluh kali sehari lepas ada mayat tu dah sekurang-kurang ya tu. Ni tak ada langsung. Mana tandanya kata kita kasih kepada Allah? Mana tanda kata kita sayang kepada Allah? Banyak kita berzikir. Lepas pada semaya, luar daripada semaya, mata duk sorai diri, masa apa semua tu adalah bekal-bekal kita belaka. Mudah-mudahan perkara yang kita sebut saat ini akan jadi manfaat dalam hidup kita dunia, dan jadi perkara tu berguna lepas daripada mati kita, insya-Allah. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Kita sebiang tengok di muka 10 tu. Duk dalam likungi ya wa tanbihun. Tanbih bahasa Arab. Bahasa Melayu kita kata ini suatu penjagaan. Ini suatu peringatan untuk nak jaga pada kita. Tanbih ni penjagalah. Macam mana kita berjalan atas jalan raya tu ya ada tanbih. Tapi tanbih jalan raya ni tanbih merupa tulisan. Merupa pai tu. Pai tu ya ada tanbih kadang-kadang. Iksoi broimik kangna tang kamlang kosang ya wak. เครื่องจักรกำลังทำงาน tu tanbih tu
supaya kita hok kereta duk 100 lapis. Slow sikit. Biasa ni buat 100 lapis aja duk dalam meja kereta ni. Jaga nak jejak ni puluh. 100 lapis dah belakang buat kita bawa kereta. Ustaz habis lagi ustaz dah belakang kereta. Habis tak usah lari lah ustaz bawa kereta ke hau. Usah lari. Dia tak ada ustaz bawa kereta ke hau. Pakak berdoa lah ustaz wis selamat bawa kereta tu batu. Derah belakang bawa kereta. Jambil kita bawa kereta 70 70 tak apa, dia beringat. Duk di 104 105 derah tu. Maka adalah pai tengah jalan untuk memperingat kata sekarang tak pen ni 500 mbek lagi. Orang duk buat kerja, duk buat batas. 500 mbek lagi, retak ni kena set di air. Air boh 3 hari baru ni yang makan batas masuk sebelah, makan di air. Ingatlah kau tak pen lagi 500 mbek lagi, batas boleh pakai 1 lane je. Maka pai tu orang panggil tanbih untuk ingat pada kita. Pai royak lembu, kadang-kadang tak buat ke, dia buat rupa lembu. Bagi orang pahal-pahal tu. Pahal tahu kau ni banyak orang merah lembu Bimbang-bimbang takut anak baik lakah batas. Kalau orang tak faham, dia kata, sini ada jual lembu juga nampak tu. Dia ramak ke tempat orang jual lembu dah. Hak lembu tak apalah, boleh terbang lagi. Hewan gajah. Buat gapo macam-macam dia buat, menatai dak. Tu bagi orang hak faham. Orang hak panggil kata boleh lesen dengan sok lah, dia reti cara. Ni pasal lesen beli tu Allah, ikut gamuk mari dak. Ikut nampak pai gapo. Nampak anak kolah budak je tengok, gapo ni pai sini ni. Budak duk main ngaji pertama tepi ni. Walah hadap pai nak ada mah kolah. Suruh beringat budak-budak lakah batas. Tu. Ada hasil maksud. Ada mana ada perkara tu royak kepada kita dalam pai tu. Kek cung-cung lo kuam breu. Mana kau dapat ni ada bandar-bandar. Orang nak lakah nak gapo ni. Orang jadi banyak gimari untuk kita kereta duk laju tu slow sikit. Tu nak faham betul tanbih bahasa kita satu peringatan. Gapo yang nak beringat kepada kita sini? Dan hilang nama air mutlak pada segala air yang tersebut itu dengan salah satu daripada 3 sebab. Jadi duk kait lagi dia lebat air ni. Habis tu kata jangan main dalam agama ni, dalam bab air cara gitu lalu. Cuma nak ayat tak cuma Islam ni agama mudah. Tapi jangan buat mudah-mudah. Tu makna gitu. Ni kita bunyi kelima hak mula-mula. Islam adalah agama mudah. Lepas tu buat mudah-mudah. Makna boleh ke tu. Islam sungguh kata agama yang mudah tapi jangan buat mudah-mudah. Islam sasana tinggal. Tu senanglah tu. Taya maknai. Tu hak kena jaga. Ada tu. Sedap juga gambar kecil siang. Kira juga. Mah juga. Betul tak tu? Betul dah. Mana perkara dalam Islam ni mudah. Jangan buat mudah-mudah. Tengok dalam bab air ni, dia kutip kira cara ni. Panjang kita nampak air buang ambil semaya tak kira apa dah tak. Tengok jangan buat mudah-mudah dalam bab air kita ambil air semaya ni. Dia kata hilang kadang-kadang nama air hak mutlak tu kepada nama yang lain dah. Bila hilang air nama mutlak kepada nama air yang lain, maka air tu tak bolehlah kita nak buat akad dah. Nak ambil air semaya, nak buat mandi junub, nak buat basuh najis, tak bolehlah. Dengan sebab apa? Hilanglah nama air mutlak. Maka nak hilang nama air mutlak dengan 3 sebab ni. Mana? Dia kata hilang nama air mutlak pada segala air yang tersebut. Mana air tersebut? Air hujan, air embung, air mata air telaga, air sungai tu air yang tersebut. Air yang mari di langit, air hujan tak? Air embung, air salji, kalau mari di bumi, air telaga, air laut, air sungai, air mata air tu semari air main. Semua tu hak tersebut tu hilang nama air mutlak dengan salah satu daripada 3 sebab. 3 sebab ni mana-mana soal daripada 3 ni bila berlaku di air, maka air tu tidaklah nama lagi air mutlak. Nama air lain lah. Mana? Pertamanya daripada 3 sebab tu. Sebab mencampuri. Sebab menyampuri dia akan air oleh benda yang suci yang tiada jadi ia benda suci daripada air. Ni cara kita. Cara kita ni kalau kita baca tu gak ngatuk. Dia tak sama supaya dia ceramah. Dia ceramah rong. Orang tak ada nyer orang.
Sebab yang serik mata. Kalau mutu gak mutu kulah mata. Serik. Kalau ngaji kita ni ya ada pak ngatuk. Sebab apa? Sebab dia baca ni ngatuk dah. Ngatuk dah dia baca dah. Ya tak nak? Tamu sebab mencapuri akan dia akan air oleh benda yang suci yang tiada dijadi ia benda yang suci daripada air, dan terkaya air itu daripada benda yang suci itu akan sebagai bercampur yang tiada boleh dibeza akan dia akan benda yang suci daripada air. Tu. Nah, gapo yang kita nak reti ni? Contohnya kalau kita baca terik itu, tak bagi semisal, tak bagi contoh juga, tak gambar gapo dia, capo-capo air itu. Seperti sabun. Air cuci mutlak bila masuk capo sabun, makna kata air itu capur dah lah. Capur dah lah. Bila capur juga, air orang panggil air lagi. Tak panggil air sajalah, orang panggil air sabun. Masuk capur tu. Capur dengan sabun, orang tak panggil air saja dah. Seperti air sabun dan air mawar. Air mawar ni air bau, ataupun kita panggil air hok merah tu. Hok campur demo orang akal tu nah. Air lima, air merah. Tu. Air manis. Campur air mawar. Dan garai bukit. Garai bukit ni kena robek sikit. Garai, kalau garai bukit masuk campur dengan air tu panggil air garai bukit. Bila dia betul tak? Air tu masuk le air tu tak mengubah. Air mutlak situ walaupun masuk garai. Habis dalam kitab sini dia orang kait dah. Dia tak ada orang dengar secara umum dah. Yang orang kata garai bukit. Mapohongnya kalau itu garai hak laut, tak mengubah dah. Walaupun masuk air, masuk garai tu secekok. Dalam air setimba, mengubah air tu jadi garai, jadi masing lah. Air tu ubah daripada mutlak kepada air yang air tak? Jawabnya tak. Air mutlak situ. Lepas tu masing ni, masing garai laut. Hak tak sehnya masing daripada garai bukit. Ya tak? Kalaulah garai laut kita boh menyebabkan jadi masing, lepas tu tak jadi air mutlak, kali tu nak ambil air laut tak boleh. Nak ambil air laut buat ngakak dah. Buat ambil air semaya. Tak boleh. Lepas boleh ke tak kita ambil air laut? Boleh. Air laut lah. Air laut laut patah kita ambil air semaya buat akak hadah. Awak mana junub? Boleh. Begitulah juga. Habis tu ya kait sini. Air hok campur dengan garai bukit, maka air tu orang panggil air mencapuri. Tak boleh nak beza mana air mana garai. Dan mengubah ia benda yang suci. Rojak we kena tu. Jangan main kita jawi iyo akan dia nyo tu pakar tu, bukan main-main tu. Bukan iyo tu kalau dak ada tempat ada tempat murajaah, ada tempat kembali. Nah, dan mengubah ia benda yang suci akan air pada sifatnya, pada sifat air. Nyo tu ada tu. Ada maknanya tu. Nah, mengubah ia benda yang suci akan air pada sifatnya, sifat air. Akan ubah yang banyak sekira-kira hilang padanya pada air, nama air mutlak. Tak panggil air mutlak lah, panggil air sabun, panggil air teh, panggil air merah panggil. Tak panggil dah air saja. Nak. Lepas tu dia mau tanya, lepas tu air tu klorin, mau kata klorinnya. Gimana? Ni kita duduk ada usaha klorin tu, tak khabar orang ni. Dia main air wasa tak? Biar kita minum wasa klorin tak? Wasa. Lepas tu gimana? Boleh tak ambil air? Siap. Tak duduk klorin temalah tak khabar dah. Dia main air klorin khabar tak? Gimana? Gimana? Capur tu. Air klorin ni adalah ulama-ulama tempat kita nah, tok guru tempat kita pernah jawab dah lah, kata tak ada apa. Temu ada rasa tak, kita biar kita minum tu ada rasa Rasa klorin tu ada. Lek Malaysia kuat lagi klorin. Malaysia kuat lagi. Bukan sekadar kata kita minum dah tu, kita basuh tu rasa apa lain dah.
air klorin dah. Basuh muka, basuh tangan tu basuh lain dah air tu. Aku klorin ni ada ulama mutaakhirin jawablah kata tak ada masalah tu. Tu tak ada masalah. Bimbel takut dia memari tanya kita. Bertanya, "Pak, gua air klorin? Ni air ni campur klorin lagu mana?" Jawablah. Kata tak ada apa. Tok guru pernah jawab dah kata tak ada apa. Walaupun bau kuat setara mana kali pun. Atau panggil kata air yang mengubah perkara suci itu mengubah akan air pada sifatnya, sifat air. Sifat air 3. Wak emo baru bau tu. Bau lain lah macam mana air daripada hak asal tu. Wak emo warnanya, warna air asal jernih tapi bila masuk campur ni jadi lain. Satu lagi rasa. Ni 3, bau, warna, rasa. Daripada dulu rasa tawar biasa ya. Tapi bila masuk campur benda ni, rasa pahit dah. Masuk campur sabun. Bila masuk campur sabun, rasa pahit dah. Selain. Itu panggil mengubah sifat air. Mengubahkan sifat air. Ubah tu ubah mana? Ubah yang banyak. Ubah banyak. Kalau sekadar sikit tu boleh terbaik lagi. Masuk campur sabun, tapi sikit ya ubah. Tak ada banyak sangat. Ubah tak ni tu rupa yang nak atau ubah sekira-kira hilang padanya pada air tu nama air mutlak. Kalau kita tengok biasa ni bukan tak panggil air biasa dah, panggil air sabun dah. Panggil kata air manis. Ataupun air kita panggil atau air teh. Kalau kata sekadar masuk sekadar sikit-sikit itu air tak ada mengubah sangat, tak jadi ubah nama tu tak ada apa lagi. Tak jadi ubah pada sifat dia tu. Ni dia oyak sekira-kira hilang pada dia air mutlak. Dan dinamo akan dia akan air itu air sabun. Panggil air sabun lah. Air pun ni air sabun saja ni kita tahu. Dan air mawar ni panggil air merah tu lah. Air merah hok bocak 5 hok bocak hijau tu panggil air mawar. Dan air garai bukit. Garai bukit ni. Bila sebut garai bukit jiwa. Nah. Tu. Ini panggil atau mengubahkan air. Bila mengubahkan air dengan sabab yang pertama ni, maka air tu nak ambil buat air semaya tak boleh Walaupun perkara yang mengubah tu suci, sabun suci, campur dengan air, bila berlemak molek kita panggil air sabun. Maka kita nak ambil air sabun tu buat ambil air semaya tak boleh kerana bukan air mutlak. Air tu bukan air mutlak, panggil air yang bercampur. Walaupun benda hak bercampur tu sama-sama suci bukan najis. Kata tak sah. Kita nak ambil air semaya dengan air merah. Ada jual budak tu. Tak sah. Ana bukan air mutlak, mengubah nama dia. Orang tak panggil air mutlak dah. Dia panggil air merah. Air apa ni? Air ada jual budak tu lah. Air telasih, air apa macam-macam panggil lah. Tu panggil mengubahkan daripada sifat-sifat dia. Tu sabab yang pertama. Sabab yang kedua, sabab dipakai akan dia akan air pada basuh fardu pada wudu. Basuh fardu wudu, fardu pada wudu. Dan fardu pada mani dan tiada sampai perhimpunannya hanya air 2 qolah. 2 qullah macam gitu. Boleh kat kuih Melayu kita qolah. Kita nampak qolah ni ndak dak. Nampak qolah tu qullah ni adalah bilangan air. Mana kata sak pariman tu. Sakat teh kalau air ada dalam setara ni maka air tu dibilang kata cukup 2 qolah. Maka 2 qolah ni kalau nak kira bilangnya gak setara mana bilangnya kata cukup 2 qolah ni ialah air bilangnya hak cukup 2 qolah ni 12 ting minyak gas tu. Ulama dah baik air banyak 12 ting minyak gas. Minyak gas ni ting hak tu lah. Orang lain dia bubuh tepung dah. Tengah ada cumi sikit dah. Ambil air bubuh dalam tu curah. Boleh 12 ting. Itulah pariman kata air ni cukup dah 2 qolah. Kalau kira kata kita nak buat qolah, maka air bila penuh dalam qolah ni bila kata cukup 2 qolah kita kena luah mana? Ialah ni kira kata ambil tangan siapa di siku ni panggil apa? Setor. Setor satu tambah 1 jeka lagi. Setor 1 jeka luah lebar dalam. Maka bila kita buat qolah kita setor 1 jeka lewahnya, lebarnya, dalamnya, bila cukup 3/4
tiga sana dak. Luah, lebar, dalam, tiga sana. Air penuh tu, air tu dibilang cukup 2 kolah. Cukup 2 kolah air tu. Kolah pak kita ni belana-lana lagi yang lebih tu. Ada royak atau kadi air ubah daripada nama air mutlak kepada air yang lain ni, sekiranya air tu hak yang kedua ni kita buat guna untuk fardu hak ambil wuduk dah. Mana fardu wuduk? Ialah kita basuh muka. Kerana hak kena basah ketika kita ambil air semaya ni apa? Hak kena basah. Hak kena air. Pak basah, 2 kering. Mana pak tu? Muka, tangan sampai siku, sapuh sikit kepala, basuh kaki. Maka kita guna air hak tepat fardu. Tepat fardu muka kita. Ambil air pak kita basuh muka. Air hak recik tubik daripada anggota wuduk tu panggil air musta'mal. Air itulah orang panggil air yang kita telah guna untuk fardu wuduk. Kita guna fardu tu. Mana guna untuk ambil air semaya dah. Atau fardu mani, kita juruh tubuh badan kita tak kira lah kena mana-mana juzuk daripada tubuh, maka air hak percik tubik daripada tubuh kita mani tu. Air itu panggil air yang kita telah guna untuk mani fardu. Mani akad hadas besar. Maka air tu jatuh dalam air bekas hak kita buat mani. Tak kira lah dalam tah ke, dalam peruyuk ke. Maka tah peruyuk ataupun timba kita tu air tu tak sapa sakat terua kono. Maka air tu diubah jadi air musta'mal. Bila air tu jadi ubah air musta'mal, kita nak buat ambil air semaya semula tak boleh, kerana air tu bukan dah nama air mutlak lagi. Yang panggil air musta'mal dah lah sekarang dah ni. Air telah diguna panggil. Telah diguna. Air tu suci lah, tapi nak menyuci tak boleh. Nak menyuci tak boleh. Maka air yang 2 bahagi ini suci dirinya. Diri suci makna boleh makan, boleh minum, boleh kita buat nanuk. Bolehlah kita nak buat basuh tubuh badan kita daripada cemar-cemar tu. Cemar-cemar lah. Tubuh badan kita nak basuh daripada cemar-cemar, nak peluh ke lagu mana, boleh kita buat mani. Tapi sungguh pun suci diri tiada menyuci bagi yang lain. Kerana air ni air telah diguna untuk hak fardu dah. Nak buat ambil air semaya tak boleh. Nak buat mandi akad hadas besar tak boleh. Nak buat basuh najis tak boleh. Kerana 3 perkara tadi, nak ambil air semaya, nak buat mandi junub, nak basuh najis, mesti kena air mutlak. Mesti kena air suci lagi sifat menyuci. Sifat menyuci. Kalau dia suci diri dia, tak menyuci yang lain, orang panggil air itu musta'mal. Air hak telah guna dah. Tu 2. Ketiganya beradu sekat tu lah, 3-nya. Seting minyak gas tu. Tak apa 20 lik. Seting tu rasa pada dalam lebih kurang 3 lik gitu nak. Seting 3 lik apa? Ti besar tu. Lebih. Ti minyak gas. Ti tepung tu. Boleh 20 lik Boleh 20 lik. Boleh. Boleh ada. Water lik. Ya kalau tim minyak gas tadi tu 20 lik tak? 20 lik kali dengan 12, kalau 204 tak? Lepas tu lagi ni berapa lik? 200 lebih. Kalau atas apa 240 lik boleh? Boleh. Masuk dalam kata cukup 2 kolah. Kalau duduk ada 200 lik tak hafal. Bila tak hafal ni untuk kita cebok saja boleh, nak celup tak boleh. Tak boleh nak celup. Tak boleh lah kita nak buat celup tangan itu. Kerana air tak cukup 2 kolah. Tengok kita nama akhir Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin.
Kitab Penawar muka 45. 45 duk lihat atas sikit pada tengah tu. Lihat atas sikit pada setengah tu. Ada pun yang lebih daripada kodam memadai, maka ada padanya 3 kebinasaan. Ni kita duk bahas lagi perkara-perkara yang jadi rosak dengan sebab harta benda. Harta tak salah. Tapi kalau tak kena kelagu itulah jadi rosak kita. Jadi punah kita dengan sebab dia. Habis tu kita ngaji tutup ilmu ni lah faedah dia. Faedah boleh kita jaga dalam hidup kita hari-hari. Bukan tak lari kita cari harta. Tak agama tak lari. Agama suruh cari, bahkan Allah suruh cari. Fa iza qudiyatis salah, bila mu selesai dah semaya, mana tunaikan hak Allah Taala fardu atas kita semaya, apa ibadah wajib kita tunai belaka dah, fantashiru fil ard. Tuhan suruh tu. Gilah kamu pergi cari. Carilah makan muka atas muka bumi ni, gilah cari. Kata-kata ikut pandai kita lah, jangan tipu sudah. Jangan kerja hak haram sudah. Jangan buat benda hak dilarang oleh syarak sudah. Hak halal lah gilah cari. Itu makna tu saya tak larang. Tapi dalam hati tu bimbang-bimbang takut bila lah perkara hak walaupun kita buat tu halal, perkara hak kita buat tak jadi ceranggah dengan hukum Allah. Bila berlebih-lebih banyak lajak, bimbang melalaikan kita daripada akhirat. Bimbang jadi tala kita kadang-kadang perkara hak wajib kena tanggung dengan sebab kita hidup cari lebih daripada kodam mada. Lalu tu tuan pengarang kata ada pun yang lebih daripada kodam mada, kita duk cari harta tu. Maka ada padanya pada lebih daripada kodam mada 3 penasai. Bila kita cari lebih pada kodam mada, mungkin ataupun boleh jadi kita akan ditipu dengan 3 perkara yang jadi sebab kita ni binasa. Mana? Pertama, menyeru ia lebih daripada kodam mada kepada maksiat. Menyeru ni kita panggil kata mudah buat deraka. Mudah melakukan dosa dengan sebab kita ada harta lebih pada kodam mada. Kalau harta kita ni ada tapi pandai-pandai. Pandai mana? Pandai lah makan. Pandai dapur, pandai anak sekolah, pandai harga nyewa rumah. Kalau tak sewa rumah pun api air, lepas tu bos sekolah cedek sakit uzur, cedek caping-caping, ada kodah tu, tak ada lebih lah banyak dak. Tak ada lebih lana-lana dak. Bila lebih daripada kodam ada tu bimbang-bimbang takut perkara hak lebih tu nak ajak kita buat maksiat, buat deraka, buat perkara hak dilarang oleh syarak. Dengan sebab kita ada lebih kan? Modal lebih. Modal banyak. Pergi kita pergi kat tu, pergi kat ni. Kadang-kadang hak tempat kita pergi tu perkara hak Allah lagi. Dia mau ajak kita beli benda ni kadang-kadang dengan sebab kita turun beli tu perkara hak Allah Taala berkah. Tu bimbang takut. Dengan sebab apa tu? Dah lebih harta banyak. Itulah menyebabkan kadang-kadang katanya dengan sebab kita ada harta cari lebih daripada kodam mada. Kodam mada itulah menyeru ia lebih dan menyeru ia kepada buat deraka, maksiat pasal kita deraka itulah. Maka bahwasanya orang yang kaya lebih kuasa atas mengerjakan maksiat lebih daripada orang yang miskin. Orang ni ada peluang, ada kemampuan, ada kelebihan, lebih kuasa, makna kemudahan bagi dia nak buat deraka. Kalau tanding dengan orang miskin nak buat guna, nak makan pun payah. Cara nak makan. Agak nyewa rumah, tuai rumah tak agak turun. Mana nampak? Nak kali mari koci sok rumah pitu lah tu ada koci luar. Cina dah tak ada. Tak ada nak bayar duit nyewa koci luar tu duduk belakang rumah nanti nak lompat. Bunyi rung tu hari bung lompat dulu. Tu dia. Mana apa susah dia cara nak lepas hak fardu, mana perkara hak wajib tadi dia kena bayar tiap-tiap bulan tak lucu dah. Mana nak buat maksiat? Ayuh lagi miskin kalau tanding orang miskin dengan orang hak kaya, mudah orang kaya lagi. Nisbah mana tu? Nisbah melakukan maksiat melalui harta benda. Lalu kau harta benda, lalu kau kita guna harta benda. Ada pun kau nisbah lain tu sama ya. Nisbah lain guna anggota, guna mata kaki tu tak guna makan duit. Tak mesti kata orang nanti kaya dulu nak guna mata buat maksiat dah. Ikut kelipar juga tu pun. Ni kata nisbah. Nisbah tanding ni kata orang yang ada harta dengan orang yang tak ada harta ni. Nisbah kalau kita guna untuk buat maksiat melalui harta, mudah orang kaya lagi. Kalau nak tanding dengan orang miskin.
Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu bahawa tiada kuasa engkau mengerjakannya, hanya maksiat. Dan sabar pada ketika kuasa lebih sukar. Sukar ni bahasa kita lebih payah daripada sabar pada ketika lemah. Kalau kita kuasa, kita ada kemampuan, kita ada kemudahan untuk melakukan maksiat, kita nak sabarlah, sewak-sewak. Payah pada ketika kita tak ada kemampuan. Apa tak tu? Kita lemah, tak ada duit, tak ada lah ni, ada kodai-kodai. Oh, minyak mutu pun nak minta bini. Cara minyak mutu duit dah rokok nak beli. Minta bini juga dah rokok 30 kau. Nah, mana kata susah lalu ni tu. Ada yang susah tu kita nak buat maksiat. Oh, payah Anak tak ada. Dia mau hajar, pergi. Hati cakap nak pergi, tapi gitu pergi pun tak serupa dengan demo duit tak ada ni. Bakal demo itu pergi kita mula gitu Walhaal hati nak pergi cakap. Hati nak pergi dia menghajar gini aku. Dah malam ni buka bisik ni. Ada khabari, ada show macam-macam dah. Gi. Kan mungkin warok kalau ni. Tak ada warok. Nak kata warok pun tak gamak juga. Itu. Dah lebih sosok mau ke dulu. Gi kita tak gamak gua nak pergi tak ke dia mau sok mau bayar. Gi kita kena ada juga. Nak pergi pun tak ada duit. Bahkan gitu demo. Itu makna lemah dia nak buat. Hak ada duit ikut dia mau cumui. Ada dia dah cumui orang. Ge. Apa saya ada kemudahan bagi dia. Ni nak ayat kata kita nak sabar pada ketika kita ni kuasa lebih sukar, lebih payah daripada kita sabar pada ketika kita lemah. Kalau tak ada harta tu mudah sabar. Ge, mau tengok dia kocek ada 50 kau. Sabar. Apa mudah je dah. Dah 50 kau. Nak pergi ke mana? Ada 500, 1000 baru boleh pergi. Mudah sabar ketika kita lemah. Itu hak pertama. Makna apa? Bila harta kita banyak, mudah sangat kita melakukan maksiat. Mudah. Dan yang kedua rosak. Oleh kerana lebih pada kodam mada yang cari harta tu, bahawa menjeru ia lebih daripada kodam mada kepada bersedak-sedak dengan segala yang haruh dan yang halal. Sedak-sedak, maka sedak-sedak. Maka sedak salah, tak salah. Dia kata salah. Ada royak salahnya lebih-lebih situ. Habis kalau kita makan lebih daripada kodam mada ni, tak merasa nikmat pula dah. Kita makan barang sedap dah, nasi minyak Mekah. Katakan kambing, kita berakhir benar kambing. Sebut atau kambing tu hati dia naling lu dah. Ada makan. Malam ni ada makan. Aku nak nampak ada makan tak ni. Ada makan pula malam ni. Kalau bunyi kambing naling dik kambing pula. Orang yang boleh tu nak orang yang berakhir. Kalau orang tak berakhir kambing, naling juga. Boleh makan kambing. Tak usah kata nak makan, bunyi kambing rata dah. Ada mau nak makan kambing kali ni, rata dah. Rata dah. Tu orang tak boleh nak kambing. Tak ada orang tak boleh nak kambing, tak boleh. Orang nyakit gau, orang rata, orang gapo dia tak boleh nak kambing. Tak usah kata nak makan, orang sebut tu rata dah orang, rata dah. Dia tak boleh nak kambing. Mana gapo nak royak sat ni tu? Nak royak kata orang hak makan lebih daripada kodam mada. Walaupun benda tu benda sedap, tapi bila lajak-lajak tak ada rasa nikmat. Kita makan walaupun lauk sedap, lauk ni payah, tapi bila kita makan kenyai bermolek, barulah kita merasa Allah sedapnya gula kambing, sedapnya nasi minyak Mekah. Sebab apa kita makan bermolek? Kenyai bermolek bergadu, bermolek habis. Tapi walaupun perkara ni perkara sedap, tapi lebih kita makan. Makan kenyai ke terik ngening. Aci sedawa nasi tu baik kat hidung geruk. Tu baik kat hidung. Tu panggil lebih daripada kodam mada. Rasa sedap lagi tak ada lagi. Ada lagi rasa sedap? Tak ada. Itu panggil tak merasa irah nikmat. Apa nak dengan sebab apa? Makan lebih daripada kodam mada. Makan kenyai lajak-lajak. Siapa sedawa tu. Kalau perut boleh kecek, perut oyak dah. Jadilah perut boleh kecek mana. Makan lebih daripada apa? Nasi duduk sini, lik nasi. Itu lalunya makan dia. Tu tak rasa nikmat. Tak merasa nikmat lagi tu. Ni. Baik tu dia kata, dengan sebab kita cari harta benda lebih pada kodam mada, kadang-kadang seru kita. Seru ni makna hajak. Buka peluang, buka okat kepada kita ni, maka sedap-sedap dengan segala yang harum dan yang halal.
Apabila kita makan sedap-sedap lajak-lajak, maka adalah badainya badai seorang hak sedap-sedap dengan perkara, walaupun perkara yang makan harus tak ada haram halal, tapi bila kita duduk yang sedap-sedap tu biasa lo sedap sokmo, makan sedap sokmo, makan lebih sokmo, biasa bagi kita makan sedap halu dah. Lagu mana ni jadi ni, bila dia kata tubuh badan kita biasa dengan sedap-sedap, nah saya tiada kuasa ia seorang hak duk dalam keadaan biasa dengan sedap-sedap tu meninggal nyo harta. Nyo situ nyo rojok pada harta, tak kuasalah nak tinggal harta. Moga kita lekat perangai makan kena sedap, pakai kena mewah, pakai kena hebat. Nah, gitu. Jadi bila kita duk begitu, akhir-akhir jadi biasa bagi kita nak kepada harta. Tak boleh putus, nak ada hakmu. Kena ada sokmo harta, kalau putus rasa jatuh kelah kena. Jatuh kelah kita. Makan tak lebih lah. Ni dengan sebab kita hajar diri tubuh badan kita biasa dengan perkara-perkara yang lebih daripada koda-koda dia. We bomolek. Tu dia kata bila tubuh badan kita bersedak-sedak, saya tak kuasa kita nak meninggal harta. Dan saya bersangat kasih nyonya seorang akan harta. Jadi kasih lah. Kasih ni kita panggil kata tutuk nak ke lebih, nak ke harta saat ni tu duduk dalam kepala kita paumai hari-hari harta tak ada ukuran. Habis tu kata di akhir zaman ni harta adalah orang panggil tu jadi Tuhan bagi orang akhir zaman. Orang akhir zaman ni orang pemuja harta benda. Dengan sebab tengok pagi petang siang malam berderu mari je. Pok duk cari gapo tu? Dicari Tuhan, cari akhirat, cari gapo? Cuba sekat apa tu sampak pagi-pagi. Bora tepak orang buti api merah, Allah pikir pun sampak. Sampak tengok. Berapa orang hok cari agama Allah. Tu duk berderu pagi-pagi pukul 8 pukul 9 tu. Masa duk beradu darat tu kita sampak ikan ni. Halo. Sampak tahu. Ada ke tak hamba nak pergi cari, nak pergi ngaji sifat 20 ni. Nak pergi betul yasin ni. Ada. Walaupun kalau ada pun tak banyak orang dah. Banyak orang tu hal lain dah. Salah ke kita pergi cari tak salah, bukan nak royak atas salah. Nak royak atas lebih. Engkau siapa tak kenal tu, cari. Engkau siapa tak ada ibadat. Engkau siapa tak ada langsung bekal-bekal akhirat. Situ salah. Jadi tak sama kita buat. Hak gia kita nak tinggal satu hari, kita cari lebih-lebih. Hak gia kita nak pergi esok hari, kita tak ambil padu, tak boleh belakang bila-bila pun boleh. Tu tak betul tu. Ubahlah sikit daripada kata kita ni. Hak lajak-lajak cari harta hak nak tinggal satu hari tu, kita lajak-lajak pula dah cari harta hak kita nak pergi dah satu hari lagi. Gitu. Saya seorang tu sangat terkasih kepada harta. Dan apabila kasih ia seorang tu akan harta, saya terjadi padanya pada seorang berapa kesalahan. Sungguh bila lajak kita kasih, kadang-kadang relo. Jangan ambil dia kata ni itu sikit ni. Kalau buat gini ni, kalau mengikut hukum ni nak jadi rebo ni. Tak apa, aku tanya dah tak guru. Dia buat gitu. Aku tanya dah babo. Habisnya helai babo. Kita duk helai demo sekali lek sana nu helai demo. Pi oyak ayo mai oyak boleh. Ono rekang sungguh buat. Tanya aku lain siapa biar awak mak abang lain. Ni helai nama kita, haru biru tu. Jangan duk percaya weh. Tak biasa duk oyak hajar-hajar pelak-pelak gitu. Allahu Rabbi wa apalah. Orang akhir zaman tak takut Tuhan, asak boleh dia. Asak boleh yo kat mana-mana pun. Mana tanya weh soheh dulu. Hak kita nak buat kerja duit lagu ni, cara ni. Royak weh lah. Ni royak go lain. Tujuan supaya bila royak gini mudah-mudahan boleh. Zaman royak tu mudah ya. Gini cara dia. Tok guru pun dah bila royak tak habis, tok guru tengok kalau lagu ni tak apa, tak jadi rebo lagu ni, tok guru. Walahaya piye ya aman, tak sama dengan yang tanya. Ya aman gunain ke guru aman. La haula wala quwata illa billah. Tak takut Tuhan. Tak ada jangan kena ambil. Walaupun boleh banyak sungguh. Boleh orang tu orang ni bui. Kadang-kadang nak boleh berlucu hak panggil ton dengan dok tu. Tetap malai nak boleh berlucu. Jangan tak pasal-pasal kita jangan. Walaupun boleh lebih kali pun. Tapi dah tak betul dengan hukum syarak. Tak usah dah. Tak usah.
Tu makna kata bila lah harta tu kita kasih lajak-lajak, itulah banyak terjadi dengan sebab dia tu banyak salah. Asal boleh ya. Apa tak apa boleh lah. Alah lah kalau nak akhirat perkara gitu. Habis itulah Nabi Isa alaihi salam bersabda kata sini. Sabda Nabi Isa alaihi salam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kasih kepada dunia itu kepala tiap-tiap kesalahan. Oleh kerana kasih doa itu kepala pada tiap-tiap salah. Menyebabkan berani langgar hukum Allah. Nah, berani buat salah dengan Tuhan, berani makan benda tak betul. Jauh tipu, jauh bahau. Dengan sebab apa? Kasih nak kepada harta. Jauh lagi ya tipu, jauh lagi kelam. Jauh lagi ngelak hukum Tuhan. Jauh lagi ambil nama tok guru buat seleh. Buat topai. Tujuan supaya nak buat tu cara dia jangan gitu jangan. Dengan sebab kasih doa tu kasih kat dunia. Habis itu Nabi Isa alaihi salam satu ketika dia nak berjalan, musafir. Musafir pada satu berjalan ni, seorang lelaki ni nak ikut katik. Orang ni nak ikut. Nabi Allah Isa alaihi salam, boleh tak aku nak ikut musafir bersama dengan kamu? Orang lelaki ni. Nabi Isa kata boleh mari kita jalan sama. Bagi lagi jalan sama tu, jalan bawa siapa tengah jalan tu pasal lapar. Badu cinggah makan. Waktu bek roti 3 uti. Roti 3 uti. Orang 2 orang roti 3 uti kena bagi sama banyak dak. Maka Nabi Isa makan siapa sekerak Nabi Isa minta pergi diri nak qada hajat ke apa tu wallahu alam dah. Dia jauh sikit pada tempat idam makan ni tu. Tiba-tiba Nabi Isa mari pak tu lebih roti dia hak makan sekerak. Lepas tu lebih hak kawan tu makan hak tengah hak sutil lagi tak tahu raik mana. Roti 3 uti Nabi Isa makan sekerak dah. Sepatutnya ada lagi lah sebutir yang makan hak dia. Hak dia tu makan tak habis lagi tapi hak sebutir tengah ni hilang dah. Nabi Isa kata mana hak tengah ni? Hak sutik ni. Jawab dia lelaki tu tak tahu. Raik mana tak tahu aku tak tahu kat piang baik. Tapi tinggal hak Nabi Isa lah sekerak, hak tengah tu tak ada. Lelaki tu tak apa ni tak mengaku kata dia makan. Walah ya orang modah. Masa Nabi Isa pergi tu ya orang modah. Puak dah. Lepas tu dia tinggal hak dia makan sekerak tu. Mana ya juruh lah. Nabi Isa teka-teka tanya ya tak tahu kau siapa dia makan aku tak tahu kau. Apa Nabi Isa tak apa. Ya kerana kita ni nak kenal kawan kita, sahabat kita boleh tupai tak boleh tupai ni dalam musafir. Kita duduk sang ramai-ramai kampung ni tak kenal perau. Tak ada hawa ni deku orang ni tu boleh tupai tak boleh tupai tak kenal. Masa duduk kau dah ketemu kedatang mung kelik mung. Nak boleh kenal perau hok mana boleh tupai, hok mana kedeku, hok mana gapo masa kita jalan. Masa musafir weh. Sungguh. Ini contoh Nabi Isa dulu. Nabi Isa pun gini ya ni tak apa. Nabi Isa makan sudah roti tu jalan pergi sekat jalan. Bawa berjalan pergi tengah berjalan tu binatang rusanya tegur Nabi Isa. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Binatang ni wis salam kepada Nabi Rasul. Nabi Isa jawab waalaikumsalam. Jawab salam kepada binatang wis salam tu. Lelaki tak didengar. Boleh kacak. So tengok. Menata kacak, hebat. Menata kacak, dia kata. Rusak kacak, hebat. Aku pelak, aku tak usah tengok menata kacak gini, Nabi Isa. Nabi Isa tak ada pelak, tak ada ya gini. Hak pelak, orang yang makan roti tak mengaku dia pelak. Tu pelak. Tu yang makan roti siap-siap, tapi tak mengaku. Tu hak pelak. Dia tu tak tahu, buat tam lagi. Lagi. Nak takut dah, kata. Berjalan lagi, sampai sekat jalan, pula dah temu bewok. Bewok mati. Kaki di langit. Tayar pak-pak naik. Bewok. Tidur. Tidur. Bewok ada Nabi Isa ambil bewok akhir baca doa siu apalah hidup. Hidup lepas kacang pula mata laki adik. Mata laki adik hebat itu hidup pula walah mapuh kerah dah ni kering dah. Pelak Nabi Isa tak pelak. Tak ada ya bagi gitu. Hak pelak hak tadi makan roti tak ngaku. Hak tu hak pelak. Tu yang makan cerak-cerak tak ngaku. Kena pula lah gitu. Kena pula takut. Oh nya pakah sungguh. Akhir-akhir pergi sampai di Jemeran di sungai, tak ada perahu, tak ada getok nak lakah pergi ke sana. Nabi Isa ajak dia berjalan atas air. Apa dia boleh jalan atas air tupai Nabi Isa, Nabi Rasul. Tupai boleh jalan atas air seronok dia.
Oh hebat aku boleh jalan atas air. Oh pelik sungguh aku hari ni boleh jalan atas air. Habis kata, oh tak ada itu. Tak pelik sikit. Hak makan roti tadi menatai tu tak nak ngaku tadi. Oh kena sampai ketahan air aku ramai dia tu. Takah pergi Jemerai sana tu kak. Temu dengan mah 3 toko. Nak boleh jadi cerita. Mah 3 toko besar-besar mah. Lagu mana cara nak bagi mah ni? Nah, lagu mana cara nak bagi mah ni? Nabi Isa kata gini dah 3 toko. Tak kelah kita nak belah 2, nak belah mana mah ni? Musa kusah ni nak belah 2, nak belah mana? Bukan roti, kalau roti boleh belah. Ni mah. Tapi tak ada arah roti tak dinyepik di tapa dia. Nak belah tak ada. Gaib dulu roti tadi. Tak ada nak belah. Gini lah saya kata Nabi Isa kata gini. Hak ni hak dia aku sutih, hak dia mu sutih, hak sutih ni hak dia orang makan roti tak ngaku. Lalu dah ngaku aku makan tadi. Mau ngaku. Nates sungguh dia tu. Baru ngaku aku makan tadi ya aku makan. Nabi Isa tak boleh kena perut. Ni dia orang makan roti tak ngaku. Ini Mek kok mu semua. Nabi sakit dia semua. Mek kamu semua lah. Dah melapar sangat nak mah. Habis boleh dia 3 toko serenak dia. Suka hati Nabi Isa kata aku ngamong. Sekarang ni lah berjalan ni. Kerana aku kenal lah perutmu. Setara ni je mu. Nah, Nabi Isa pun selamat tinggal. Pisah dengan lelaki tu. Nabi Isa pergi seorang diri. Dia pun boleh mah 3 toko tu. Tak khabar apa dah. Tak khabar dah kata dia duduk dengan orang yang paling hebat iaitu Nabi Rasul. Dia berasa kata mah ni nilai lebih lagi. Walau dia boleh tengok 3 perkara pelik-pelik tadi. Mana? Natai tegur Nabi Isa. Bewak mapuh. Nabi Isa siuk hidup kelik. Boleh jalan atas air. Semua tu benda pelik-pelik lebih pada mah. Tapi dia nampak mah lagi. Nampak hebat mah lagi. Jang tinggal Nabi Isa. Ambil mah. Bila ambil mah duk kucuk. Pong serenak lah dia kaya serak ni. Aku klik kapal training. Tak ada Camry stay. Umur 38, bini 3 terus ni. Dah apa dah bila dah rumah 3 toko ni. Duk perasai seorang. Tengah-tengah duk perasai mari diperopok. 3 orang peropok. Dia duk siung-siung mah peropok tengok dengan orang seorang mah 3 toko bunuh lalu dah. Bunuh puan lelaki tu. Baik mah. Bila ambil mah cerita ni halih kepada 3 orang peropok pula. 3 orang peropok tu lari mah giduk satu tempat. Tempat tu tak jauh mana lah daripada mayat laki-laki yang itu. Sorak 3 orang tu. Nak buat guana kita. Lapar dah ni. Mah 3 toko apa nak buat guana. Ini ya. Kalau kita masuk kampung belakang bawa mah ni. Orang kenal kita. Kita ni orang penyamu. Cong salak. Lepas tu. Hatta seorang dia. Hatta seorang ya. Kalau pergi ramai dia mau kenal kita. Kalau pergi seorang mu buat pelik-pelik sikit. Buat sepengah orang mai sampai jauh. Mu pergi cari makan-makan ni. Mari buat sini. Ni tak apa. Hatta seorang pergi supaya masuk dalam kampung. Masuk dalam kedai. Untuk cari makan ni. Beli roti ke. Beli nasi ke. Bukuh mari makan sini ramai-ramai. Dah boleh mah ni. Nak bagi molek. Kena sama molek. Mah 3 toko. Orang 3 orang tak apa. Apa molek. Tak ada kena bubuk dah ni. Gini mungkin dulu wan terusung buat dia lalati tabung supaya payah gak tu nak boleh tinggal tu. Amung tinggal aku tinggal saya juga tinggal namanya buat lagi. Buat terusung kena tak orang ni. Orang ni kata gini apa aku gigi menjaga molek mahku. Tak apa, aku jaga molek cerak mahmu. Ni gigi. Dalam hagi tu dalam kepala tak duk mikir dah aku nak buat gua nak mapuh dua tu. Tengok. Bila masuk pun perayuk kepala tak jadi baik lain dah. Walau belum pada boleh mah. Belum pada boleh mah tak ada. Molek-molek 3 orang tu. Ada kelahi balak. Bila mah masuk pak dalam kepala otak dah. Gua dah nak mapuh 2 orang tu. Pergi masuk kedai, cari roti yang makan untuk dia, sang untuk kawan ni buh racun dalam roti. Nak mati 2 tu. Hak 2 orang tu sorak dah. Tagi demo tu kelik. Katakanlah contoh nama Sudin. Sudin kelik tadi kita katak 2 orang. Pah mah 3 hotel ni kita bagi. Sekarang seorang pada mana baik. Kalau tak katak dia, so ya. Kalau katak, so setengah. Banyak ke lagi ke tu. Ni pun nampak orang oleh. Sorak siap-siap dah buat dia. Oleh. Gini, bawa kelik tadi, mu tunggu sini. Aku buat nanti tegar, boya kalik, mu katak di belakang. Kau nu, boh siap dah kacau. Marilah, apa pria. Tak ada kawan ni nak bagi. Nyo katak dah. Pung, kawan. Nyembah, mati situ lo. Awak 2 ni boleh makan ni tu gak akak makan kena racun.
Habis tiga-tiga orang mati. Nah, 3 orang mati sedara tak apa. Itulah Nabi Isa paling tengok sebelah daripada perjalanan ni. Hak orang lelaki hak bersama dengan dia tadi mati duduk selera. 3 orang perokok tadi pun mati kat selera tak apa. Mah duduk situ lagi 3 tokoh. Nabi Isa kata, "Inilah dunia fitnah. Inilah mata dunia boleh kita ambil pengajaran. Dengan sebab dia 3 tokoh tu habis mati kau orang. Walau belum pada jumpa dia mati dak orang. Nak mati. 3 perokok dia belum ada temu mah tu, duduk dia orang tu. Tak ada kepala otak nak bunuh pergi mari. Ha tu dia. Itulah makna kata. Perkara inilah yang binasakan kira kalau kita tak pandai. Kalau pandai ada email, ajuh tadi. Ada email hati, ada takwa kepada Allah. Jadi tak itu. Sampai ketangga bunuh-bunuh tak jadi. Hanya ambil dengan secara beringatlah. Dengan secara beringat. Bukan tak boleh ambil dengan secara beringat. Itulah kata Nabi Isa, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kasih kepada keduniaan itu menyebabkan timbul habis, dan dialah sebagaimana tiap-tiap kesalahan, kepala kepada tiap-tiap kesalahan. Kerana mula-mula menjatuhkan ia kasih kepada dunia tu kepada syubhah. Mula-mula tu ia jatuh kepada syubhah, kemudian yang kepada yang makruh, kemudian kepada yang haram, gitulah. Mula-mula syubhah dulu. Syubhah makna perkara ni tak tentu. Allah tak tentu. Haram. Lama-lama makruh. Lama-lama haram. Yang kau pergi sikit, kau melarat. Dengan sebab apa tu? Dengan sebab kasih kepada dunia. Inilah kita ngaji malam ni untuk kita ambil pengajaran. Atau dunia tak salah. Cuma dalam hal banyak tu. Dalam hal lebih-lebih tu. Engkau siapa tak teringat kepada akhirat Allah, tak teringat kepada Tuhan tu, menyebabkan jadi deraka, jadi dosa. Jadi punah kita. Dengan sebab kita kasih dia tu. Ambil tak salah, jangan kasih. Dunia hidup dalam milik. Ulama kata dunia hidup dalam milik. Duduk dalam banci, tanakan, habis kau dah tu. Duduk di canduk tanah. Habis kau dah tu. Jangan dunia masuk dalam ni. Bila dunia masuk dalam ni, tu rosak kita. Dunia hidup luar kita, hidup di tangan kita, banci, tanakan, tak apa-apa, tak ada salah. Bila masuk dah hati ni lah, nak jadi salah. Nak jadi kasih ke dia, sayang ke dia, nak kepada dia hingga siapa tak ambil hukum Allah tak dapat. Asal boleh. Itulah yang menyalahkan kita. Dan yang ketiga, bahawa melalaikan ia kasih kepada dunia tu daripada zikrillah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna 'arifina billah, Allahumma ja'alna mu'minin. Allahumma barik ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah, Allahumma ja'al akhir kalamana la ilaha illallah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada wakil ke? Ada kulhu ke? Apa mayat apa dah? Apa mayat?